Lek je di Kedah FM. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih semua terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM dan bersama dengan saya Zorin Nova untuk petang ini dalam Pod Elek Je dalam 3 je terbitan daripada Mashita Kenya. Dan untuk petang ini setiap hari Sabtu 3.40 petang sampailah pukul 4.15 petang kita membawakan insan-insan dan juga yang membawa satu kelainan kepada kita dan juga satu menjadikan inspirasi untuk kita semua. Dan yang pastinya untuk hari ini kita bawakan Encik Muhammad Helmi Osman ataupun lebih dikenali sebagai M. Helmi Osman Travelog Me, okey, iaitu penulis karya dalam travel backpack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ. Alhamdulillah, sihat Sihat alhamdulillah. Okey. Dan juga yang menonton kita di TikTok dan juga yang menonton kita di FB ketika ini, mungkin juga boleh kongsikan sedikit latar belakang Abang Helmi ni, insya-Allah. Okey, nama saya Muhammad Helmi Osman. Okey, saya asal daripada Perak. Okey. Okey, so saya dah menetap di Kedah ni dalam 2008 lah. Okey, 2008. lama tu. Buat saya orang Kedah lah. Orang mana? Orang asalnya Kuala Kedah lah. Oh, Kuala Kedah. Dekatnya. Okey. Jadi saya dah ada 4 orang anak lah. Alhamdulillah. Okey. Baik, Mam, bila kita tengok kat sini, penulis karya dalam travel backpack ni, sambil kita berjalan, sambil tu juga nak berikan inspirasi pada orang, kan? Jadi macam mana boleh tercetusnya untuk nak buat buku, untuk menghasilkan buku dalam perjalanan kita untuk jadi seorang travel backpack ni sebagainya. Okey, dia macam ni. Sebab saya dah start travel ni lebih kurang start daripada tahun 2010 macam tu lah. Okay. Tak adalah awal sangat. Dah masuk 30-an baru saya start travel lah kan. Okay. Dan saya travel secara backpack lah. Jadi apabila saya dah mendapat pengalaman lah, pengalaman backpack, pengalaman suka duka ni, jadi saya rasa why not saya share saya punya pengalaman ni, pengalaman backpack ni dengan secara penulisan lah. So bila secara penulisan ni maknanya kita tak hilang lah, kita katakan. Betul. Dalam bentuk buku lah. Jadi saya dapat inspirasi untuk menulis buku. Jadi saya terbit buku pertama saya di mana saya hiking bersama kawan-kawan saya di Nepal. Jadi saya tulis, itu adalah buku pertama saya lah. Buku pertama saya di mana saya travel secara backpack dan juga hiking di Lantang Nepal lah, salah satu tempat tu. Oh, ini tempat yang pertama lah pergi ni? Itu bukan travel yang pertama, tapi ini yang kedua. Tapi yang ni bagi pengalaman yang banyak lah. Pengalaman yang banyak. Jadi saya rasa rugi kalau saya tak share pengalaman-pengalaman saya ni dengan orang lain lah. Sebab saya tengok, kalau kata anda menonton di Facebook ketika ini antara gambar-gambar yang masa Cik Helmi pergi untuk travel Jadi Cik Helmi juga antara fotografer juga kan. Jadi sebagai seorang yang menyertai alam, nampak keindahan tu lain tu, dia nak menggambarkan, memang tulis kat buku ni. Dah berapa lama dekat Nepal? Yang Nepal ni saya pergi tahun 2012. Oh, okey. Tapi saya tulis buku tu siap 2016 lah. So saya terbitkan pada tahun 2016 lah. 2016. Kayaknya untuk jadi travel dekat sana berapa lama? Yang tu selama 2 minggu lah. 2 minggu? Ya, 2 minggu. Jadi pengalaman banyak lah dekat sana. Tapi yang tu saya pergi dengan kawan-kawan lah yang tu. Tapi secara backpack lah. Backpack. Itulah ada sekarang tu kita berkenaan dengan backpack ni pula. Sebab apa, ada yang cakap backpack ni dia ada sendiri-sendiri kan. Dia kos dia rendah sikit. Jadi berbeza dengan kita pergi dengan hak yang memang dah ada punya package dan sebagainya kan. Jadi backpacks ni macam selalunya tidur dekat mana? Okey, biasa kalau backpack ni biasa kita tidur, kita nak menjimatkan kos. Ada setengah tempat tu dia ada kita panggil sebagai hostel lah. Bukan hotel, hostel. Hostel ni maknanya kita akan share bilik bersama dengan traveller lain. Dia kategori hostel lah kita panggil. Jadi dengan itu dia dapat menjimatkan lah. Mungkin dalam satu malam tu kita mungkin bayar dalam 10-15 ringgit saja. Oh ya. Ya. Sebab kita share. Cuma dia kalau macam kita travel seorang ataupun dengan kawan okeylah, sebab dia dari segi kita share dengan orang luar.
orang yang kita tak kenal. Tapi normally biasa kalau yang backpack ni dia akan share dengan biasa dia akan guna hostel. Jadi memang kita akan jumpa backpackers lain lah daripada negara-negara lain. Dan biasanya dia orang ni memang baik lah. Kan? Itu saya pun nak tanya orang tadi tu. Kalau kita duduk dengan orang yang tak kenal ni, macam mana barang-barang kita kan? Kalau kita bawa barang tu risau juga kan? Tapi semua okey lah. Okey, biasanya dia ada bagi apa macam locker lah. Untuk kita simpan dari segi barang-barang yang berharga tu, kita ada tempat kita simpan lah. Cuma biasalah bila kita backpack ni, kita memanglah kita kena ambil dari segi keselamatan barang, kita kena sentiasa jagalah. Jaga lah kan. Biasalah kat mana-mana pun ada orang kan. Betul lah. Sebab kalau tengok buku Travelog Me Lang Tang Nepal ni, menjelajah hingga ke Himalaya ni, sebab apa, antara yang saya nampak ada dekat bergambar bersama dengan pemandu M Rajesh di sebadan Nepal China India Nepal China. Kemudian ada depan dengan hotel Small Star. Jadi pengalaman dekat Nepal tu apa yang best yang nak dikongsikan? Salah satu pengalaman yang best, sebab saya travel masa saya first travel, saya pergi ke India pada 2010. Cuma pada 2012 ni saya pergi ke Nepal. Sebenarnya pergi ke Nepal ni kawan saya yang idea lah. So saya ikut bersama. Jadi pengalaman bersama rakan-rakan yang orang kata satu kepala lah kan. Jadi yang itu antara pengalaman yang menarik, dan macam yang kalau tengok dalam buku tu ada saya naik kereta dengan yang driver tu kan. So yang itu kita perjalanan kita daripada Kathmandu ke trekking point tu yang pertama tu, kita perlu travel sejauh 8 jam lah naik jeep tu. 8 jam 8 jam di lereng-lereng bukit. Yang dia tengok yang yang kalau kita tengok dalam video dalam YouTube kan, antara jalan-jalan yang berbahaya lah di lereng bukit. Itu salah satunya lah. Yang itu pengalaman yang menarik lah. Kalau bertemu dengan kenderaan tu macam mana? Dia ada tempat dia kena berhenti lah. Ada laluan tu boleh selisih. Ada laluan tak boleh selisih tu, maknanya kereta kenderaan yang first tu dia akan jalan dululah. Jadi kenderaan yang kemudian tu dia akan cross kemudian lah. Dia kena bagi turn lah. Yang tu. Dia orang dah biasa, dia orang tahulah kan. Aduh. Tapi macam sepanjang macam 8 jam dekat bukit tu, ada orang mendera kat situ tak ada? Dia ada kampung, dan kebanyakannya kampung lah. Ada yang perkampungan di lereng-lereng bukit tu kan. Biasa itu adalah satu tempat kita akan stop lah untuk berehat apa semua kan. Sebenarnya masa kita plan tu, kita nak cuba guna naik bas sebenarnya. Tapi malangnya kita tak dapat tiket bas. So kita terpaksa lah kita sewa satu kenderaan lah. Tapi masa tu sebab kita pergi 6 orang, so sesuai lah untuk kita ambil satu kenderaan, kita sewa, dan driver tu bawa lah. Baik. Bila saya tengok balik dekat buku ni kan, banyak antara gambar-gambar yang sangat-sangat best. Yang macam ni antaranya saya dapat tengok ni pemandangan ni memang tangkap sendiri ya? Saya tangkap sendiri. Yang laluan tu lah, laluan berbahaya tu lah. Ini. Ya. Memang betul kecil Ini berapa kilometer? Dia tak jauh sebenarnya perjalanan. Dia kalau bukan daripada Kathmandu ke Shabru Besi lah tempat tu. Dia dalam 140 km. Tapi separuh daripada perjalanan tu di lereng bukit tu lah lebih kurang. Mungkin 1/3 lah. Itu yang jadi lambat tu sebab apa? Dia jadi lambat lah. Macam kita nak pergi ke Kelantan kan, kita ikut kan, walaupun 1 km kan. Tapi nak menghadap, nak kena ikut lori, bas ke kan. Okey, faham. Okey, baik. Sekejap lagi kita nak tanya lagi lah banyak berkenaan dengan travel ni. Sebab sekarang kita tengok antara anak-anak muda sekarang ni pun dah banyak travel. Betul. Banyak yang buat backpackers. Jadi nak melihat bagaimana suasana negara-negara luar untuk dibawa balik ke dipertontonkan kepada orang-orang yang dekat sini, insya-Allah. Jadi sekejap lagi kita akan bersama lagi dengan Abang Mi. Abang Mi? Boleh. Boleh Abang Mi Travelog Me Kejap lagi kita sambung semula terus bersama kami di Kedah FM, dan kita nak bersama dengan Sufyan Suhaimi Terasa Ada. Kita sambung selepas ni, insya-Allah.
Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM. Setelah hijrah mengasaskan sebuah kota, semua hati disantuni demi mengakar bumi munawarah yang harmoni. Daripada manifestasi Al-Quran dan Sunnah, kemudian diterjemahkan dalam realiti kehidupan. Seruan Al-Falah bersaut-sautan di serata pelusuk alam, sehingga mencipta kegemilangan tamadun di Andalusia. Hayatilah sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1446 Hijri bersamaan 2024 Masihi. Al-Falah, pemacu Malaysia Madani, Di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 16 September 2024 jam 9 pagi hanya di TV1. Jom kita relax dalam pod Let menerusi slot 34 je. Kita suka. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan Zori Nova di Kedah FM, dan kepada anda semua jangan lupa untuk sharekan untuk live di TT dan juga di FB ketika ini. Untuk sama-sama kita nak bersama dengan Encik Muhammad Helmi dan Abang Mi hasil penulisan karya dalam Travelog Backpack. Okey. Baik, Abang Mi. Kenapa memilih sebagai backpack tapi tidak menggunakan ejen pelancongan seperti yang lain yang lebih mudah? Okey, backpack ni kalau korang kita memang sesuai untuk macam seorang-seorang ataupun berdua bertiga je lah kan. Cuma saya pilih biasa backpackers lah. Dia pilih secara backpack ni bukan hanya kerana nak jimat, tapi sebenarnya pengalaman. Pengalaman. Apabila kita travel satu tempat, dia contoh macam kita lah. Macam kita daripada Alor Star nak pergi ke Penang kan. Kita boleh je naik kereta terus sampai Penang kan. Tapi kita boleh juga pilih naik train, campur naik bas kan. Baru so dalam perjalanan tu kita akan jumpa banyak orang. Jadi bila kita jumpa banyak orang tu kita dapat banyak pengalaman. Betul. Jadi pengalaman tu sebenarnya penting. Kalau kita guna travel agent, dia ambil kita daripada hotel pergi tempat-tempat mana memang kita tak akan jumpa local people. Betul. So kita takkan jumpa orang-orang yang susah ke apa kan. Jadi kita tak dapat pengalaman tu. Jadi backpackers ni biasa dia pilih cara backpacker, itu antara sebab utamalah. Pengalaman tu sangat menarik lah. Walaupun ada pengalaman pahit kan. Kalau pergi ke kenderaan ni dia memang dah sampai tidur sama-sama. Oh sampai dah. Ya betul. Satu lagi dia menarik masa kita buat research sebelum kita pergi tu. Kan kita buat research kat mana kita nak naik kereta api, kat mana kita nak naik bas ke apa kan. Jadi itu adalah dia punya feel buat research tu pun salah satulah yang seronok bila kita pergi secara backpack ni. Belum baru orang tanya, hang bisa naik bas 60. Kan jadi generasi sekarang mana ada nak naik bas loncat kan. Tak ada bas loncat, tak kenal bas loncat kan. Mana yang senang dia bawa ikut je kan. Okey baik. Macam kita nak buat backpack kan. Banyak tak dia punya peralatan yang perlu kita ada sebelum kita nak backpack? Contohnya kalau kita nak pergi travel ni, kalau kata ikut yang travel pelancongan ni, kita bawa baju je lah banyak. Tapi kalau backpack ni kita banyak kena sediakan. Macam contohnya memang tempat masak pun kena sediakan juga sikit-sikit, walaupun sikit-sikit kan. Takut emergency macam. Jadi macam mana? Saya rasa kebanyakan backpack dia akan cuba minimumkan lah. Sebab kita akan travel dengan menggunakan kenderaan awam kan. So kita akan minimumkan bawa barang lah. Tapi bergantung kepada tempat yang kita nak pergi jugalah. Kan biasa kalau tempat tu agak susah kita nak dapat makanan halal, jadi mungkin kita perlu bawa makanan yang mudah lah. Tapi saya rasa backpack tak adalah nak bawa sampai bawa
masak ke tak lah. Tapi makanan-makanan ringan yang mudah untuk makanan-makanan yang mudah lah untuk kita makan kalau kita tak dapat makanan lah. Tapi kalau nak ikutkan, walaupun tempat tu mungkin tak ada Muslim, tapi kita masih boleh cari makanan-makanan yang halal lah. Kan macam roti kan, ataupun berasaskan sayur kan. Tapi saya rasa preparation yang paling penting untuk backpack ni adalah dokumen lah. Sebab setengah negara kita perlukan visa. Bukan saja pasport tapi visa kan. Kalau macam kita Asia Tenggara, okey lah, mudah lah, tak perlukan visa. Kecuali dekat mana yang perlukan visa kan. Tapi kalau tempat-tempat negara lain, jadi kalau perlukan visa, jadi yang itu dokumen-dokumen penting lah yang kita perlu sentiasa ada. Kita perlu backup lah kita punya dokumen semua. In case apa-apa yang berlaku, at least kita ada dokumen yang lengkap lah. Tak adalah kita hadapi masalah. Okey. Dari segi pakaian apa semua kita minimumkan lah. Bila kita backpack ni kita nak ringankan kan kita punya bawa barang kan. Macam pakaian basuh semua macam mana? Biasalah backpack ni kita cuba minimumkan dan kalau sempat basuh kita basuh lah. Kalau tak sempat 2-3 hari. Tu biasalah backpack ni. Jadi wangi ni. Tapi itulah backpack. Tapi apapun pengalaman tu. Dan saya tengok tadi juga dekat lantang Nepal ni, ada satu gambar kalau kita ada tengok dekat Facebook ketika ini. Ni antara yang saya tunjuk ni. Akhir kat Facebook ni macam ni yang ada macam cahaya ni. Macam tadi apa Mami cakap apa cahaya matahari ya. Yang tu dia punya sunset, the reflection kepada salji. Yang tu di puncak dia ada salji. Walaupun kat bawah tak ada salji, tapi dekat puncak tu ada salji. Reflection dia memang memukau lah kalau berada kat sana. Cantik nampak dah. Okey, baik. Kita juga nak tengok antara video-video yang dibabarkan oleh penerbit. Okey, penerbit nak tengok sikit video-video penerbit. Okey, ni antara ni kat mana ni? Yang tu masa dekat Pakistan yang tu. Yang itu adalah travel saya yang terbaru lah, 2022. Masa pergi ke Pakistan ni sama ada macam tempat-tempat lain ataupun Pakistan ni dia ada juga kelebihan dia sendiri, dia punya pemandangan dan sebagainya. Okey, dari segi pemandangan saya pergi sebelah utara Pakistan, iaitu Hunza, area Hunza Valley. Jadi dekat situ dia memang ada salji lah pada musim sejuk. Tapi saya pergi ni masa autumn ni. So salji tak banyak lagi lah. So dari segi pengalaman tu menarik sebab satu Pakistan ni majoriti Muslim. So dari segi makan tu memang tak ada masalah lah. Boleh singgah kedai mana-mana makan. Kan kita tak ada rasa sanksi lah untuk nak makan kan. Lagi satu dia orang punya penduduk tu sangat menghormati tetamu lah. Walaupun dia orang dalam keadaan yang susah, tapi pengalaman saya kat sana mereka selalu ajak makan, ajak belanja minum. Terutama selalu minum lah, minum dia punya teh, kita panggil chai kan. Teh tarik dia tu kan. Jadi memang walaupun orang tu orang susah, dia duduk tepi jalan je, dia cubalah nak belanja kita tau. Kita memang sampai tak larat nak tolak lah kita. Nak segan ya. Kalau kata 10 rumah 10 gelas lah. Kalau kata satu rumah nasi berani, belah sana mi bandung. Sana kalau kata Pakistan makan apa selain ada nasi berani? Biasa nasi berani ataupun yang berasaskan roti lah, prata. Roti prata biasa makan dengan kari jugalah. Kari kari dia sedap lah. Saya ni kalau buat kari ni lepas ni kena pergi nasi kandang lah kari. Okey, baik. Masa di Pakistan ni berapa lama? Pakistan ni saya pergi dah lebih kurang 2 minggu lah. 2 minggu kan? 2 minggu saya ni saya pergi berdua je dengan kawan saya. Yang Pakistan tu. Saya sempat juga hiking ke salah satu puncak yang ada kat sana, Rakapushi Base Camp lah. Dalam masa saya travel tu saya sempat jugalah. Tapi yang tu yang tak tinggi sangat lah. So saya ambil masa dalam 3-4 hari dah boleh naik dan turun lah. Yang ni lah yang tengah video ni bukan? Yang ni dekat Nepal. Ni dekat Nepal. Dekat Nepal dah. Ini yang Nepal yang lamanya. Okey, baik. Okey. Paling jauh travel backpack? Paling jauh saya pergi berdua juga dengan kawan saya ke Rusia lah. Ke Rusia saya pergi ke Murmansk. Murmansk ni salah satu perkampungan tepi laut, berada di utara Rusia. Lebih kurang kalau naik flight daripada Moskow sejam. Lepas tu kita naik bas pula
naik bas bukan dalam 100 km, 200 km, 100 km lebih jugalah. Dalam keadaan salji yang sangat tebal. Yang ni? Ya betul yang ni. Ini Rusia ni Rusia. Yang ni suhu masa tu minus 25. Minus 25 Ya, yang ni dekat Lake Baikal. Sebab saya yang trip ke Rusia ni saya buat naik Trans-Siberian lah. Yang kereta api daripada Moskow turun sampai ke China tu kan. Okey. So yang tu pun ambil masa seminggu lebih jugalah saya buat yang tu. Yang tu yang hijau tadi dia Aurora. Yang tu dekat Mursmak lah kita Mursmak, panggil. Nama pekan tu. Nak masuk tu kena duit tak? Tak. Dia kita macam pergi kampung je lah. Oh ya. Kampung tepi pantai. Saya kadang-kadang ajak penerbit ni semua orang kedai FM kita duduk sana hijau. Bawa baju tebal-tebal show baju tebal. Hijau tu elok tu kedai FM. Tapi seronok bila tengok backpacker sini. Okey, macam Rusia ni makan dia pun sama juga okey. Rusia okey juga sebab dia ada Muslim ramai. Macam sepanjang saya travel dekat yang naik kereta api tu Trans-Siberian tu, saya singgah ke Kazan. Kazan majoriti Islam. Tapi kat Rusia pun memang Muslim pun banyak, tak risau. Student kita pun banyak. Saya sempatlah jumpa salah seorang student kat sana, kawan kepada kawan saya. Sempatlah juga jumpa dia orang kat sana. Student kita ramai kat sana. Kalau di Rusia ada juga tak kalau kita cakap Melayu dapat faham ke memang Inggeris lah? Tak ada. Cakap Rusia. Cakap Rusia. Kita dah jadi orang Rusia. Tapi normally yang generasi muda ni dia dah boleh English lah, tak ada masalah lah. Okey, baik. Okey. Dan kita nak berehat kali kedua ni sebelum kita nak terus ke segmen terakhir. Sebab apa banyak kita nak sembang berkenaan backpackers ni. Saya berminat backpacker ni sebab saya tengok juga ada travelog yang lain kan. Lepas tu bila saya tengok travelog Abang Mi ni pun antara yang terbaik. Jadi insyaAllah jadi kita kongsikan lagi berkenaan dengan backpack di segmen akhir. Jom kita nak bersama dengan Zubir Khan dan juga Ezra Cairo OMK. Terus bersama kami selepas ini Kedah FM. Ku tahu kau terluka, jangan kau pergi. Ku janji hidupmu kan tetap tenang. Sedunia ku mencarimu, janjiku tak hilang. Dan ku cuba buktikan arti cinta, cerita tentang kita berdua. Oh my God, tolong dengari aku.
Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini memberi satu makna besar kepada kita, rakyat Malaysia. Ini satu penzahiran kepada seluruh rakyat untuk bebas dari sebarang elemen negatif. Bangkitkan semangat patriotisme, cintakan negara. Mari kita jadikan Jiwa Merdeka ini sebagai satu pegangan memperkuatkan jati diri, berpaduan dan bersatu hati demi membawa Malaysia terus makmur dan berdaulat. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2024. Ayo, semarakkan sambutan ini dengan sama-sama kibarkan jalur gemilang, tanda kecintaan kita kepada Malaysia. Yang Berhormat Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi. Jom kita relax dalam pod Let menerusi slot 34 je. Kita suka. Terima kasih kepada semua yang terus kekal bersama dengan saya Sorenova di Kedah FM. Dan kita nak bersama lagi dengan Abang Mi kita berkenaan dengan Travelog Backpack. Macam mana kalau ikut kat sini kita ada buku pertama dan juga buku kedua. Buku pertama Nepal ni. Ya, betul. Yang kedua Beijing. Ya, Beijing. Okey, yang seterusnya akan keluar main order je kan. Bukan senang pun nak tulis tu. Dia panggil ambil tertarik kat rumah. Okey, penghasilan kalau kata Nepal ni berapa lama dia ambilkan hari tu? Buku ni buku Nepal ni. Nepal tu saya fokus lebih sikit. So dalam setahun lebih lah juga lah saya sempat siap lah. Setahun lebih. Cuma yang Beijing tu saya agak sibuk sikit. So ambil 3-4 tahun jugalah. Oh tu. Tu dia nampak antara. Okey, yang ni tahun 2000. Yang mana? Yang Nepal? Yang Nepal saya pergi 2012. Saya terbit pada 2016. Okey. Dan buku kedua saya terbit pada tahun 2023 lah. Yang tu saya pergi Beijing tu 2016. Tapi masih sempat lah kan buat buku. Yalah, dalam keadaan kerja hakiki lagi kan. Ambil masa sikit lah kan. Okay, macam kalau kerja hakiki dan juga Travelog minta cuti lah. Biasa saya minta cuti lah yang tu. Kita minta cuti lah. Okey, baik. Okey, bang, kenangan manis dan juga kenangan pahit ketika Travelog Backpack. Kenangan manis lah, kenangan pahit lah. Kenangan, nak kata kenangan pahit sangat tu tak adalah juga kan. Itu nampaknya manis. Saya pun kena pergi backpack sebab ni. Tapi adalah masa saya pergi Beijing tu kan. Masa tu saya pergi ke Great Wall of China. Okay. Saya tak pergi yang dekat. Badaling kan kita panggil, yang terdekat tu Badaling. Badaling ni saya tahu. Badaling ni compact, terlalu ramai pelancong. Bila kita tengok gambar pun memang berebut-rebut kan. Jadi saya pergi Jinshanling. Jinshanling ni jauh sikit lah. So saya ambil bas pergi ke sana. Daripada, sebab dia bas tu tak ada sampai tempat tu terus. Dia berhenti tepi highway je sebenarnya. Dia tepi RNR. Daripada RNR tu nak ke Great Wall of China tu dalam 5 km pula. So kebetulan tu ada kereta. Jadi saya tumpang kereta tu lah. Dia bagi bukan tumpang lah sebenarnya. Saya bayar sikit lah kan. Tak ada tolong hantar sebab kalau kau nak jalan kaki tu boleh je. Tapi kita nak kejar masa kan. Bila kita nak kejar masa, so saya bayar. Dan saya tahu dah kalau nak balik sekarang memang kereta mungkin tak ada lah. Sebab masa tu saya pergi musim sejuk. Musim sejuk ni off season. Off season, jadi taksi, bas apa semua tak ada. Jadi masa balik tu saya terpaksa jalan kaki lah. Jalan kaki. Saya pula nak kejar masa masa tu. Sebab bas terakhir masa tu 4:30 petang. Saya nak kejar masa. Saya lalu satu kampung tu, kawasan tu, anjing dah start menyalak kat saya. Anjing bukan anjing kecil-kecil ni. Anjing besar ni, yang macam anjing polis tu kan. Dia kata lauk. Start daripada seekor ke 2 ekor. Saya dah risau dah. Saya dah masa tu bawa tripod. Saya dah pegang tripod lah. Nak bersedia lah. Saya dah risau. Teringat movie masa tu. Movie kena serang binatang apa kan. Tapi bertabah jugalah. Tapi nasib baik lepas tu ada orang kampung tu. Dia tahu kan kita bukannya ni orang jahat kan. Dia lah tolong halau anjing tu. Halaukan anjing tu. Itu antara pengalaman lah. Tripod makan lah. Kita lah kena makan. Dia 2-3 ekor, bukan dia seekor tu.
Kereta baru dah makan masakan orang Malaysia. Okey, baik. Masa di Beijing tu berapa lama dekat Beijing? Beijing saya sekejap saja sebenarnya. Sebab saya yang kembara solo Beijing ni, saya pergi seorang. Saya pergi naik flight ke Beijing. Kemudian saya balik naik kereta api daripada Beijing ke Xi'an. Beijing ke Xi'an dalam 12 jam macam tu, tak lama. Xi'an tu best sikit lah sebab kita ada Muslim Street kan. Boleh makan makanan halal apa semua itu kan. Lepas tu daripada Xi'an saya pergi ke Kunming, saya naik kereta api juga selama 35 jam. 35 jam Ya, 35 jam. Kita ambil yang coach yang ada tempat katil tu. So selama 35 jam. Lepas Kunming, saya turun Kunming, saya pergi ke perkampungan Xianji yang kita ada padi teras tu. Padi dekat lereng-lereng bukit kan. Lepas tu saya naik bas sampai ke sempadan China Vietnam. Cross sempadan China Vietnam, saya pergi ke Hanoi, naik train ke Hanoi dalam 8 jam. Daripada Hanoi pula saya naik train 35 jam lagi sampai Ho Chi Minh City. Lepas tu saya naik bas cross masuk Cambodia. Tidur Cambodia apa semua, Cambodia. Lepas tu saya naik bas cross masuk Thailand. Dan akhirnya saya naik train daripada Bangkok sampai ke Padang Besar. Lepas tu saya naik ATS sampai ke Alustar lah. So yang itu pengembaraan tu mengambil masa lebih kurang 18 hari lah semua. 36 jam Kita duduk dalam train 4 jam pun mengigau lah. 36 jam, ya Allah ya Tuhanku. Tapi itu pengalaman menarik lah. Kita jumpa banyak orang lah dalam. Ini antara kedai-kedai makan Muslim yang itu ya betul. Yang tu dekat Beijing kan tu. Di Beijing yang tu dekat Beijing. Alright. Okey, baik. Okey. Kita pun dah sampai ke penghujung je dah. Banyak nak kisah ni, tapi itu dah masa tak mencukupi ni. Okey, baik. Secara keseluruhannya, mungkin juga anak-anak muda lepas ni dia nak ikut jejak Mami untuk travel. Mungkin sikit semangat untuk mereka ke? Okey, bagi yang nak travel tu boleh start travel. Kalau yang takut nak travel boleh pergi dekat dulu. Kita boleh pergi ke Thailand kan, ataupun Indonesia, senang, ada bahasa sama kan, lebih kurang sama. Jadi daripada situ, kalau yang tak pernah travel tu, kalau dia try travel sekali, saya guarantee lah lepas tu mesti nak pergi lagi. Macam bawa kereta Glastering kan. Ya, macam tu lah lebih kurang. Jadi cuba cari pengalaman lah dengan travel ni. Bukan sekadar melancong saja kan. Kita cuba cari pergi ke tempat-tempat yang agak sukar sikit kan. Jangan pergi tempat yang senang je. Betul. Kan, tempat yang selalu orang pergi. Kita cuba pergi tempat yang sukar sikit. Macam explore kampung-kampung ke apa kan. Macam saya selalu pergi Thailand pun, kalau saya pergi Bangkok, saya tak suka duduk Bangkok. Saya suka pergi keluar daripada situ. Keluar daripada raya. Sebab Bangkok tu lebih kurang KL je kan. Jadi tak syok lah. Kita cuba cari tempat yang boleh kita kumpul pengalaman lah. Macam saya first time 2010 tu pergi India kan. Masa tu kita dah tahap macam nak menangis lah. Bila tengok gelandangan tu, anak-anak kecil kat tepi jalan tu kan. Kita teringat anak kita kat rumah, kata jauh beza. Betul. Itu kata bila kita luas perjalanan, luaslah pandangan kita kan. Betul. Alhamdulillah. Okey, baik. Mungkin juga yang tertanya macam mana dapatkan buku ni? Depa boleh dapatkan buku mana kat Facebook ke? Okey, buku kedua, buku Lantang Nepal yang buku pertama saya tu sebenarnya dah tak ada dekat kedai. Sebab dah, tapi boleh order dekat saya melalui saya punya Facebook lah. M Hilmi Osman. Ataupun TikTok saya M Hilmi Osman pun saya tengah upload video-video saya di Pakistan. Ataupun Instagram lah, semua M Hilmi Osman. Dan buku kedua ni actually saya tak pasal kat kedai lagi sebab saya cuba pasal melalui online. Tapi insyaAllah saya tengah cuba dapatkan pengedar untuk saya edar dekat kedai-kedai buku lah. Supaya lepas ni ramai orang lagi boleh beli lah. Tapi kalau nak beli secara online, boleh contact saya dekat saya punya Facebook lah. Facebook M Hilmi Osman. M Hilmi Osman ya, M-H-I-L-M-I O-S-M-I-L. Okey, baik, itu saja dapat kita kongsikan untuk anda semua. Yang pastinya kepada anda semua boleh terus saja ke Facebook Abang M. Terima kasih juga kepada Abang Hemi sudi bersama kami. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada Kedai FM lah bagi peluang untuk saya share pengalaman. InsyaAllah lepas ni kalau nak pergi mana beritahu, kita pergi ikut sekali. Boleh.
Kita buat trip sana lah. Kita bawa tim RTM. RTM Siapa nak pergi? Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih juga kepada tim MCR kita hari ini, Kak Ita dan juga Kak Ida. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih pada pendekat grafik iaitu Afifi dan juga pendamping kita untuk hari ini Masyitah Kenya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Jadi siapakah tetamu kita untuk minggu depan yang kita bawakan untuk anda semua, terus bersama kami insyaAllah. Kita jumpa lagi Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 34 je. Follow dan like di saluran media sosial Kedah FM dalam rancangan Pod Let Je setiap hari Sabtu pada pukul 3.40 hingga 4.15 minit petang di Kedah FM. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray. If we are to do but the same, for His will.